Okey, silakan. Buka mic semua. Selamat petang, Cikgu Chun. Selamat petang, Cikgu Chun. Ya, selamat petang murid sekalian. Sila duduk dan tutup mic. Okey. Terima kasih semua kerana hadir pada hari ini. Jadi sesi kita akan mula sekarang. Kita nampak ada orang terkeluar pula, line problem ya. Okey. Lupa share screen ya. Okay. Jadi hari ini kita akan pergi ke bahagian yang subtopik yang ketiga dalam chapter 4 dalam part 4, iaitu logaritma. Ya, logaritma. Okay. Okay. Hukum log. Short-formnya log ataupun logaritma. Okay. Jadi hukum log ini, cikgu boleh katakan anda tak pernah belajar ya. Logaritma ni tak pernah kamu belajar sebelum ini. Maksudnya ini adalah satu konsep yang baru bagi anda semua ya. Jadi kena tumbuhkan perhatian ya. Okay. Tapi kalau katakan baru itu langsung tak ada asas tu tak betul lah. Kenapa? Sebab topik ini dia dipelajari di bawah subtopik dengan indeks dengan cert. Indeks dengan cert. Bila dia ada kaitan dengan indeks dengan cert, maksudnya logaritma ni dia adalah lanjutan daripada indeks. Lanjutan daripada konsep indeks. Okey. Jadi kalau dia lanjutan dari konsep indeks, mesti dia ada kaitan dengan indeks. Okey. Okey. Jadi kalau ada kaitan dengan indeks, sudah kita belajar indeks kan? Kita sudah menguasai hukum indeks, kita sudah menguasai cara-cara nak tambah nombor indeks Kenapa pula nak pergi belajar satu lagi subtopik yang berkaitan dengan logaritma? Kenapa pula nak belajar kat sini? Apa yang perlu saya kuasai? Kenapa? First thing you have to ask. Always you ask. Orang bila ajar kita ilmu baru, you kena tanya, kenapa saya nak belajar ilmu baru ni? Kalau kita tak tahu apa guna ilmu baru itu, sehebat mana ilmu itu, dia tidak akan jadi sebahagian dalam hidup kita. Tidak. Kamu tak akan nampak ilmu itu berguna. So the first thing is, you have to ask yourself, kenapa ilmu baru ini diajar? Kenapa saya harus menguasai ilmu ini? Apa yang dia boleh tolong saya? Ya, ingat matematik solving problem. Apa sains dengan maths, dia adalah sebenarnya ilmu untuk selesai masalah. So you have to know what kind of problem yang saya hadapi sekarang dan perlu gunakan ilmu ini untuk selesai. Okay. So dari sini, inilah dia mula-mula dia bagi beberapa contoh. Dia bagi beberapa contoh. Dia katakan menghubung kait persamaan dalam bentuk indeks dengan bentuk log. Hubung kait. Kenapa nak hubung kait? Maksudnya logaritma ini ada kaitan dengan indeks. Okay? Dia ada kaitan dengan indeks. Okay. Jadi kalau kita tengok di sini dia kata okay. Tiga yang atas ini, okay, tiga yang atas tu dia kaitkan dengan indeks dulu. Dia kembalikan anda, bawa balik anda kepada indeks. Ini adalah pengetahuan yang sedia ada. Pengetahuan sedia ada. Yang kamu sudah tahu. Sedia, tak pandai tahu pula saya ni. Sedia ada. Ya, tulisan apa ni, comok sikit. Lain okay, tak apa. Apalah. Jadi pengetahuan yang sedia ada, dia kata,
kalau jika 81 dikatakan sama dengan 9 kuasa X, selesaikannya. Selesai apa? Selesai maksudnya cari unknown. Apakah nilai X itu? Di mana dia kata sini kan? 81. 9 kuasa X sama 81. Jadi X itu sepatutnya berapa? X itu kita tahu dia adalah sama dengan 2. Okey? Jadi kamu boleh selesai soalan ini dengan begitu senang. Sewenang-wenangnya kamu selesai. Kalau selesai, gunakan konsep apa kamu selesai? Gunakan indeks. Jadi maksudnya di sini untuk soalan A ini, ilmu indeks sudah selesai. Tak ada masalah kamu. Jadi tak payah nak gunakan, tak payah lagi belajar ilmu logaritma. Tak payah. Setakat soalan macam ni selesai sudah. Ilmu log tak guna pakai. Ya. Soalan kedua pula bagaimana? Soalan kedua, 1000 sama dengan A kuasa 3. Apakah A itu? Apakah asasnya? Soalan A tadi, dia cari indeksnya. Sekarang soalan B pula, dia cari asasnya. Okey. Bila kita katakan cari asas, ada 2 cara kita boleh pakai, iaitu kita pindahkan kuasa 3 ke sebelah lagi, jadi puncak kuasa 3. Tekan kalkulator, dapat jawapan 10. Oh, A sama 10. Okey, selesai. Masalah pun selesai. Ini lagi senang. Ini gunakan tingkatan 1, 2, 3 punya konsep. Tekan kalkulator, di mana kuasa 2 pindah jadi puncak kuasa 2. Puncak kuasa 3 pindah jadi puncak kuasa 3. Itu lagi matematik. Selesai masalah. Okey? Kalau nak gunakan konsep indeks, selesai itu macam mana? Nak gunakan konsep indeks yang kita belajar, kita gunakan perbandingan macam yang soalan A. 1000 adalah 10 kuasa 3. A kuasa 3. Oh, indeks sama kuasa 3. Jadi asas sama dengan 10. Asas sama 10. Itu sebab A. Okey, A sama 10. Okey. Itu selesai lagi kan? Selesai unknown yang tak diketahui itu. Jadi tak guna juga logaritma. Dia gunakan indeks dulu. C juga sama. Nombor ini, hasil nombor di sini sama dengan 5 kuasa 3. Jadi apakah nombor itu? Ada satu nilai N sama dengan 5 kuasa 3. Apakah N itu? Kamu gunakan sifir darab. 5 darab 5 darab 5. Jawapannya 125. Okey, selesai. Gunakan konsep apa? Gunakan ilmu sedia ada kamu, iaitu kuasa 3 ataupun darab. Sifir darab. Selesai masalah. Jadi soalan-soalan macam ini, semuanya jawapannya terdera di belakang. Ada lagi perlu dah gunakan satu. Kalau saya tak akan cari lagi dah kaedah baru. Sudah selesai masalah semua. Bapa nak cari masalah lagi kan, nak cari ilmu baru. Tak payah. Okey. Tapi bila dia jumpa soalan, soalan yang macam mana? Soalan yang macam yang berikutnya. Tadi ABC senang kan, macam kacang ABC kan? Sekarang tak tanya soalan macam ni. 50 sama dengan 4 kuasa X. Berapa nilai X tu? Cikgu nak tanya rakan-rakan kat sini semua. Siapa nak jawab cikgu? Apakah nilai X itu? 4 kuasa apa sama 50? Siapa boleh bagi tahu jawapan kat cikgu? Silakan. Ada nak coba? Tak ada? Nak cikgu panggil juga? Sekejap lagi fikir. Lagi fikir. Bagus. Tak apalah, Farid lah. Farid tengah fikir ni. Apa yang dengar Farid fikirkan? Sekejap, berapa kali nak ganda 4 hingga dapat 50? Logik ke? Dua orang bercakap tadi kan, cikgu tak nampak seorang cakap. Saya hanya dengar perkataan logik dan saya tak tahu siapa yang bercakap. Saya saja yang cakap. Farid yang cakap. Okey. Farid kata apa tadi? Kalau 4 digandakan logika, dia dapat 50. Kali gandakan. Ya, kalau 4 digandakan logika. 4 digandakan. 4 digandakan dengan berapa? Masuk di kanda sini, maksudnya kita nak darab gunakan sifir darab dia, betul? Kuasa dia, kan?
Kuasa. Okey, kuasa. Maksudnya, okey. 4 dia kena kanda dengan 4 sendiri sebanyak berapa kali, betul? Ya. Okey, betul. Kalau kamu fikir macam tu, kamu punya analisis tu memang sudah on the track. Sudah betul. 4 kuasa X, maksudnya X tak tahu berapa kali kan. Dia suruh saya kali, tapi saya tak tahu berapa kali kan. Jadi saya kena tahu berapa kali yang harus sesuai digunakan untuk dapatkan 50. Maksudnya kalau katakanlah saya kata, ini mesti 2 kot. Kalau 2 maksudnya 4 kali 4. Bila kamu guna 4 kali 4, jawapannya 16. Belum capai 50. Okey, jadi kamu akan cuba cari kuasa 3. Betul? Kamu akan cuba cari kuasa 3. Sebab kenapa you cuba kuasa 3? Sebab biasanya otak kita hanya fikir kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4, semua indeksnya nombor bulat, betul? Itu yang kita belajar sebelum ni kan? Okey. So kalau dia tarak dengan kuasa 3, ini jadi 64. Betul tak? Ya. Ya, okey. Jadi sekarang Cikgu Farid, cuba kamu tengok ni. Kalau kuasa 2, cukup ke tidak? Tak cukup. Kalau kuasa 3, cukup ke tidak? Dia melebihi. Melebihi. Jadi 50 jatuh di mana? Tengah-tengah. Di tengah-tengah, cantik. Kalau di tengah-tengah, kamu rasa indeksnya di sini mestilah apa? 2.5. 2.5. Cantik, tekaan yang sangat menghampiri jawapan. Walaupun itu bukan jawapan betul, tapi kamu sudah ada logic thinking. Kamu sedang menganalisis sebenarnya keadaan ini. Ya? Jadi inilah tahap pemikiran dalam matematik. Mula-mula saya tahu saja, saya ingat. Apa yang ingat? Asas tu ingat. 4 kuasa 2 sama 16. 4 kuasa 3, 64. Okey, semua orang tahu. Jadi semua orang tahu. Jadi asas kita punya tahap pencapaian, pemikiran kita berada di tahu dan ingat. Tapi bila kamu mengkaji soalan ini, sampai tahap bukan saja tahu, kamu sedang analisis. Kamu sedang tengok dan kamu sedang buat cuba jaya. Okey, macam mana cuba jaya? Kalau kuasa 2, apa jawapannya? Kuasa 2, 16. Kuasa 3, 64. Yang aku nak 50. 50 di mana? Sedang menganalisis. 50 dia berada di sini. Kalau di sini, apakah jawapannya di sana? Jawapan di sana mestilah di antara indeks 2 atau di 3. Itu sintetik. Kamu sudah menghasilkan satu jawapan yang baru. Sintetik itu sudah sampai tahap tinggi dulu. Tahap nombor 6. Okay? Itu yang kita nak anak-anak masa depan tu mempunyai logic thinking. This is called logic thinking. Is it? Very simple. Okay? So, just now, Farid kata 2.5. Sekarang adakah 2.5 ini betul-betul 2.5? You are trying to do evaluation now. Tahap yang lagi tinggi, evaluate. Okay? So, of course, you want to prove whether the answer is 2.5 or not. Sila keluarkan kalkulator anda. No calculator, no talk. Logaritma kena ada kalkulator sekarang. Kalkulator atas tangan. Okay? Mari. Kenapa dia perlu kalkulator? Sebab indeks yang kita libatkan hari ini untuk soalan-soalan seterusnya ini, kamu kalau kamu tengok soalan ABC tu, dia punya jawapan tu bukan lagi nombor yang bulat yang biasanya kamu ingat. 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4. No. Semua jawapan di sini akan jadi perpuluhan. Sekali-sekala saja akan jadi nombor bulat. Okey, silakan. 2.5. 4 kuasa 2.5. Apa jawapannya? Siapa-siapa pun boleh jawab. 32. 32. Cantik. Wah, Farid, kamu punya otak hebat. 2.5 kau bagi. Hasilnya adalah nombor bulat. Okey, so 32. Adakah 32 mencukupi? Tak. Tak mencukupi. Cantik. Jadi 4, tengok dia tukar. Kat dalam itu, kat luar, kat dalam tu lain dia punya saiz. Nak minta saya beli software baru lagi. Ini tapak 16. Ini tapak 64.
yang kita nak capai 50. So 50 ini di mana? So di sini kamu pun mula cuba jaya 4 kuasa 1.5. Then you get 32. Belum capai 50. Okay, next person. Kamu tekarkan jawapan yang lagi menghampiri. Cikgu, saya dah try cikgu. Yang paling dekat saya dapat. Okay, bagus. Berapa jawapannya? 2.823. 2.823. Kamu pilih nombor yang lebih besar dari 2.5, betul? Ya. Sebab kamu nak anjakkan nilai ini menghampiri 50 kan, nak meningkatkan, betul? Ya. Okay. Tapi yang saya salute kamu, semua dia betul, okay, ingatan betul, okay. Wah, you boleh sampai macam tu. Kos 2.823 Apa jawapannya? Dia banyak perpuluhan. Tak apa. Okey. Ya. Okey, 50.073 74 74 35 35 403. 403. Kamu nak bagi nombor yang bukan nisbah dah ni. Okey. Banyak lagi kat belakang kan? Hanya kita tak dapat tunjuk kan? Tak apa. So ada siapa nak bersaing dengan Anif dan nak dapat jawapan yang lagi tekan? Ini sudah sangat hampir ni. Ini dah kira hebat ni. Cuba lagi satu nombor jawapan yang lagi tekat dengan ini. Tadi mendekati 50. Siapa nak coba? Yang Ani bagi ini dia sudah over. Okay, over. Then you have to reduce. Okay, jadi bagi masa anda titok dulu. Ada orang share dengan link cikgu dengan ni. Lupa cikgu. Dengan link. Cikgu. Oi. Kamu ada jawapan? Ya, silakan coba. Ya. Saya ada jawapan. Siapa? Kamu ni siapa? Farid. Okey, Farid nak coba. Okey. 2.822. 2.822. Okey, dia reduce 1 0.001. Okey, apa jawapannya? 50.004 98433. 98. Okey, nampak gaya dia semakin mengecil nilainya dan semakin menghampiri 50. Okey, boleh. Okey, jadi bagi last try, orang terakhir, Farid dia semakin turun sudah. Dia punya nilai lagi cantik dari Cikgu Ani. Tadi ada seorang perempuan nak cuba, siapa tu? Tak ada. Tadi ada dengar suara tu. Perempuan, silakan perempuan. Nurul Izzah lah. Jimat masa Nurul Izzah. Jawapan saya dah ambil tadi. Tak, tadi yang 2.822. Oh, kamu ambil jawapan ini sudah. 822. Alah. Saya nak sebut tu tadi. Nak sebut. Okey. Sebutkan baru. Cikgu buang untuk kamu. Kamu ganti lagi dengan nombor lain. Tak apa, banyak nombor boleh guna. Bukan itu saja nombor ni. Tak habis guna dunia ni nombor dia. Kamu guna nombor lain. Mana tahu lagi cantik. Selamat kembali. Yes. Kalau 2.829 cikgu. 2.8 29. buat 9. Kalau dari segi indeks ni,
dia semakin besar, betul? Ya. Kalau semakin besar, nanti nilainya yang kamu dapat hujung tu akan jadi semakin besar kan? Maksudnya menjauhi 50, semakin menjauhi 50. Cuba kamu tekan kalkulator, apa jawapannya? 50.492. Dia 49 sudah kan? Tadi itu 07, 00 kan? Ya. Sekarang bila kamu naikkan indeks tu, nilai di belakang juga naik. Okay? Jadi nombor kamu betul, dia hampiri, tapi dia semakin jauh berbanding Anik dengan Farid. Nampak tak? Nampak konsep dia? Okey. Okey, Iza sudah dapat jawapan maksud cikgu cubaan anda? Hasil cubaan anda kamu nak berapa? Okey, ini Anik punya, ini Farid punya. Ini cikgu tunggu Iza punya. Okey. Yang tadi siapa yang bercakap tadi? Aiman enggak? Ya. Ini Aiman punya, tapi Aiman dia terkeluar pula dari landasan dia patah balik kepada yang lagi besar. Okey. So sekarang saya harap Iza adalah nombor yang paling dekat antara 4 orang ini ya. Dia boleh dapat nombor yang paling dekat dengan 50 ni. Tengok siapa yang paling dekat kan. Ya, okay, sila. 2.8219. 2.8 219. Wow, okey, dia tambah lagi tinggi, betul. Dan nilai di sini kalau kita tengok dia adalah antara paling kecil kalau tengok digitnya kan, dia antara yang paling kecil. Jadi cikgu jangka jawapan belakang semakin kecil, semakin mendekati 50. Okey, berapa jawapan belakang? Iza? Berapa jawapannya Iza? Tambah satu lagi cikgu, 94. 94 lagi belakang ni, tambah lagi 4. Ya. Oh, okey. Dia mesti ada cuba-cuba sampai dia dapat jawapan paling dekat. Okey, dia tak nak orang lagi menang. Okey, teruskan. Berapa nilai belakang? Tak, cikgu yang tadi tak dapat 90. 50. 50. Ada 3 sifar. 3 sifar. Makin cantik sudah. Ini menghampiri 50. Okey. 8, 2, 5. 2. Okey, itu saja. Ada lagi panjang lagi, tapi itu saja lagi. Okey, cantik. Jadi kalau kita tengok sini jawapan siapa paling menghampiri 50? Husna. Iza, okey. Farid kata Iza, okey. Tapi adakah dia sama 50? Cikgu saya dapat ya. Siapa ni? Justin. Justin okey, Justin. Saya guna 4 kuasa 2.821. 821. Okey. 821 maksudnya dia buang terus yang hujung-hujung tu Okey. Berapa jawapan? Dia 49.9 jadi bunda nanti dia 50. Oh, okey. Dia sekarang patah balik kepada 40 pula Okey. Dia lagi dia undur ke belakang. Okey, that is 49.9 9. 9 9. 9. 3. Okey, 3. Okey, 3 Okey. Satunya di atas 50, yang lain tu semua di atas 50. Yang Justin pula dia pilih untuk di belakang, di bawah 50. Tapi mana satu yang paling dekat dengan 50 sekarang? Which is nearest? Maksudnya kita gunakan cara tolak kan? Tolak, kita akan cari beza yang paling dekat tu kan? Okey. So sekarang bagi tahu Justin,
Kamu punya beza dengan 40, jawapan kamu dengan 50 ni berapa beza? 0,007? Is it 007? Distinct. Okey. Tak apalah. Cikgu rasa cukup lah, cukup sudah. Jadi sekarang kau nampak dah apa yang soalan ini minta apa yang soalan ini minta sebenarnya semua di antara kamu ni bila melalui aktiviti yang cikgu suruh kamu tekan-tekan kalkulator, main teka-teki kan. Semua di kalangan kamu mampu mencarikan nilai X ini. All of you able to find it based just on what? Just based on your logic thinking, gunakan konsep index. Ya, semua orang boleh buat. Tak ada dari seorang dari kamu pun sepatutnya tak boleh buat Jadi cikgu harap yang sedar itu pun sudah faham Okay. So now, apa yang kita punya kemahiran asal tadi gunakan index, dia tidak sempurna, tapi dia menghampiri kesempurnaan. Ya. Tapi matematik punya orang bila kira dia nak sempurna. Okay? Dia nak sempurna. Apa yang kamu cakap ni semua betul. Semua betul. Cikgu setuju. Tapi bila katakan jitu, dia belum cukup. Dia belum cukup jitu. I want to get the exact value. Sehingga dia boleh dapat 50 yang cincun. Okay? So, bila dalam hal ini, apa caranya? Oh, ayo. Eric tadi ada sebut jawapan juga. Sorry Eric, saya baru baca mesej kamu ni sebab cikgu. Now I have to put the chat in another side. Hopefully I can see your chat. Okay, okay. Yeah. So now we want to get the exact value. Jadi begitu juga dengan soalan yang kedua. Kalau cikgu nak teruskan buat soalan kedua, sama juga lagi 7 kuasa apa 7 kuasa apa sama dengan 69. Cikgu lupa pula bukan lagi 7 kuasa apa sama dengan 69. Jadi kita akan coba lagi satu demi satu. 7 kuasa 2, 49. Okay. 7 kuasa 3, darat 3. Allah, saya malah mau tak sudah Okay. 49 times 7. Okay, so it's all of got 340, 43. So far away from 69. Jadi 69, kalau ikut di sini, dia sangat menghampiri 49 instead of 300, betul? Dia lebih mendekati kepada 49 berbanding dengan 300. Maksudnya di sini, dia punya indeks dia punya indeks yang kamu nak cari nilai indeks X ini, mesti juga lebih mendekati kepada 2. Okay? It's more near to 2. Okay? Jadi otak kamu jangan bagi tekar 2.5 ke atas. Dia mesti less than 2.5. Okay, it can be 2.1, it can be 2.2, it can be 2.2222, semua boleh. Tapi jangan bagi fikir sampai 2.8. Okay, that is called logic thinking. Semua orang ada. Okay, hanya hari ini jadi masalah adalah matematik kata tak boleh. I don't want the logic thinking only. I want G2. Saya nak accurate answer. Bila nak accurate answer, apakah caranya? Caranya adalah kita tukarkannya, kita belajar satu teknik baru, cara baru untuk menghadapi soalan macam ini dengan menggunakan cara logaritma. Ya, jadi logaritma muncul kerana masalah ini. Masalah apa? Masalah indeks yang terdiri daripada nombor perpuluhan yang saya tak boleh nak hafal. Kalau kamu boleh hafal, I salute you. Okay? 2 power 2, you can know what is the answer. But 2 power 2.1, habis cerita, kamu pun sudah pen. 2 kuasa 3.2, kamu pun tak boleh nak hafal sudah. Okay. Jadi bila tak boleh hafal, dia kena ada satu mekanisme untuk tolong kita, membantu manusia punya limitation otak ni, untuk mendapatkan jawapan perpuluhan-perpuluhan sebagai indeksnya tu. Indeks tu, kita kena ada cara. Caranya namanya cara logaritma. Okay. So macam mana logaritma ini boleh diguna pakai?
Jadi aktiviti ini cikgu tak nak sebut dulu lah ya. Okey, cikgu tak nak sebut dulu. Okay. Liu Chongguan. Liu Chongguan. Kenapa Liu Chongguan? Liu Chongguan baru masuk kah? Saya tak sedar tu. Kan dia putus line tadi. Halo Liu. Apa jadi saya punya ni? Oh, komputer cikgu dia hang sikit. Komputer cikgu dia hang sikit. Okey, tak apa, cikgu teruskan. Jadi untuk mendapatkan jawapan yang situ, kita akan gunakan konsep hukum log. Jadi sebelum nak pergi gunakan hukum log, kamu kena tahu macam mana kaitan logima yang baru ni kaitkan dengan indeks yang asal tadi. Ya. Jadi perkara pertama di sini kita pelajari adalah apa? Macam mana mengubahkan bentuk indeks jadi bentuk logaritma. Okay? Macam mana nak ubah? Itu sangat penting ya. Ini asas tu. Sangat penting asas ni. Okey. So, saya akan mulakan dengan indeks dulu. A kuasa X dikatakan sama dengan hasilnya adalah satu nombor. Contohnya, 2 kuasa 3 sama dengan apa? Siapa beritahu? Come on. Line cikgu dulu. 2 kuasa 3 sama apa? 8. Nah, okey. Nah, di sini 2 itu adalah asasnya, 3 itu adalah indeksnya, 8 itu adalah hasil nombornya. Nah, ini adalah number. This is a number. Okay, this is the index. Index. Nah, ini adalah asas. Okay. So, ini indeks. Sekarang saya akan tukarkan indeks menjadi bentuk log. Ya? Tengok kenapa bila ajar log mesti tengok indeks. Sebab dia saling berkaitan. You kena nampak macam tu baru nampak. Okay. Kalau sini nak tukar transform. Transform macam transformer kan. Macam kalau you tengok kartun kan. Kita keluar jadi robot. Itu. Kanak-kanak punya sekarang transformer tu hebat kan. Dulu movie kami punya tengok transformer tu dekat kartun. Setelah 20, 30 tahun, 40 tahun kemudian, kartun itu jadi movie. Yang betul-betul nampak kereta jadi bom. Hebat kan? So sekarang macam mana nak transform indeks jadi satu benda baru log. Setelah kamu 16 tahun belajar. Dia jadi log. Okey, log. A di sini. Asas sekarang jadi nombor yang kecil kat bawah. N itu menjadi huruf besar menjadi di belakang ini. Dan X indeks itu jadi jawapan di belakang. Dia tukar tempat. Kalau tukar tempat, patutnya lampu kereta bila ada transform, dia jadi apa? Dia jadi apa? Kalau yang kamu nampak, biasanya kita kata kereta lampunya tukar jadi mata kan? Kalau kita tengok dalam transformer tu, botrong ke apa benar kan? Dia punya lampu semi besar apa? Jadi bodinya. Okay? Dan dia punya exhaust tu jadi apa? Saya tak tahu lah jadi apa. Dia lain jadi. Okay? Jadi dia punya roda menjadi kaki, muscle kakinya. Jadi dia memang tukar tempat. Baru nampak transform. Jadi di sini sama juga. You can see the thing has been changed. Location has been changed. Jadi jangan kamu salah tukar tempat. Kalau salah kamu salah tukar tempat, salah habis cerita lah. Robot yang kamu buat tu tak jadi. Okay? So now you see asas dia tukar bagi bawah. Okay? Indeks dia tukar di belakang. Dan nombor di belakang tu dia tukar jadi tekan. Okay? Jadi transformation ini kita kena pasti ya. Jangan salah letak. Okay? Okay. So, bila dah boleh transform, baru kita boleh belajar logaritma. Logaritma tak boleh nak transform habis cerita. Yang bawah you belajar hebat macam apa, tak langkah pertama tak boleh nak tukar. Apa nanti nak kata macam mana nak gunakannya. Tukar pun sudah salah susah nantinya. Okay. Jadi hasil daripada di atas, inilah hasilnya. Dia menukarkan antara indeks jadi logaritma. Okay. So bila dia tukar kepada logaritma,
dia ada syarat-syaratnya. Dia ada syarat-syaratnya. Ada 2 syarat yang sangat penting di belakang tu kamu kena hafal. Iaitu, bila kamu tukar, A-nya tak boleh, A-nya mesti besar dari sifar. Maksudnya tak boleh sama kosong. Kalau A sama kosong tak payah cari, tak ada apa buat. Dia tidak wujud lognya. Begitu juga indeks kan. Boleh kan indeks ni 0, kuasa 3. Siapa boleh tekan 0, kuasa 3 sama apa? Saya tak pernah lah cari kan. Hari ini tekan lah. 0 kuasa 3 sama dengan kosong. Jadi 0 sama 0. Mau cari apa kan? Mana ada masalah. 0 memang sama 0 lah kan. Bapa nak cari kan. Bapa menyusahkan orang. Kan? 0 sama 0. Okey. Lepas tu. A juga tak boleh sama 1. 1 kuasa 3 sama apa? Sama 1. Jadi 0 sama 0. 1 sama 1. You mau saya cari apa? Tukar macam mana pun masih 1. Okey. Jadi tak boleh, 2 konsep ini tak boleh pakai dalam konsep logaritma. Kita tak akan betulis soalan macam ini. Ini soalan kacang buat apa nak cari. Dia tak menyusahkan manusia pun. Okey. Jadi untuk 2 nilai ini kita akan abaikan. Tak payah cari. Maksudnya A ini boleh kenapa? A ini dia mestilah besar dari sifar. Apa maksud besar sifar? Nombor positif. Nombor negatif boleh tak? Nak boleh. Logaritma tak boleh cari asas nombor negatif. Tak ada. Jadi syarat ini kena faham. Ya. Barulah kamu boleh tahu bila soalan keluar, kenapa asalnya negatif? Boleh cari ke kalau negatif? Tak. Pertama ingat, negatif tak boleh cari. Kalau nak cari, dia mesti ada banyak lagi formula yang mau dipikirkan. Setakat nombor 3 dan 4, tidak perlu cari. Tak ada soalan macam tu untuk kamu. Nak cari boleh. Sampai negatif tu, nanti pergi ke universiti baru cari. Ya, setakat sekolah menengah tak sampai macam tu. Okey. So, jadi bila sudah pandai tukar, okey, dan sudah memahami syaratnya, okey. Di sini cikgu rasa saya tak nak lagi ajar ni. Maksud saya tak mau lanjutkan apa yang dia terang kat bawah sini. Ini adalah contoh-contohnya. Cikgu hold on dulu. Okay, cikgu hold on dulu. Sebab ini adalah konsep lagi kan. Konsep tambahan konsep. Jadi saya hold on dulu. Saya ajar kamu macam mana tukar bentuk dulu. Kemahiran pertama ini cikgu nak kamu pasir dulu. Okay, kita pergi ke contoh-contoh. Rasanya cikgu terus bagi contoh 21 okey. Mana? Bukan. Contoh 19. Okey. Tukarkan 2 kuasa 4 menjadi 16 sama dengan 16 menjadi bentuk logaritma. Okay, jadi kita bermula log asasnya 2, nombornya 16 sama dengan 4. Okay. Kamu tengok cikgu main tulis macam tu saja senang kan? Letak sini, letak sana, letak sini, letak sana. Berapa nombor mau ditukar tempat? Berapa nombor? Clarissa. Berapa nombor yang kita nak tukar tempat? Halo Clarissa. Cikgu, saya baru dari Jamban. Sorry, kacau. Ya. Minta maaf. Apa soalan cikgu tadi? Ya. Biasanya kalau pergi Cambang ke tanda dia minta izin tu kan. Tapi pasal kat rumah apa nak minta izin kan. Jadi cikgu tak. Sorry cikgu. Okey, tak apa. Cikgu ulang parah Okey. Soalan ini nak tukar dari bentuk indeks kepada bentuk logaritma. Okey, maksudnya kita akan tukar kedudukan nombor, betul? Soalan cikgu, berapa nombor yang perlu ditukar? Berapa nombor yang terlibat dalam menukarkan kedudukannya? Berapa nombor? 2. Okey. Clarissa kata 2. Okey, mari kita tengok betul ke 2? Okey. Nombor pertama, 2 ni kan? Okey.
Duanya asalnya besar di atas kan, dituliskan. Dia tukar bagaimana? Dia tukar ke bawah. Nampak dah? Dia beralih tempat. Okey. Lepas itu nombor apa lagi Pak Alif? Nombor 4 sepatutnya letak di atas telinga dia kan? Pada telinga, dia tukar bagaimana? Dia tukar jadi satu nombor tunggal. Satu nombor bulat di hujung. Dia tukar tempat. Tadi dia di atas telinga. Sekarang dia turun jadi body dia. Jadi badannya. Ya. Yang tadi jadi badan itu, dua tu badan dia kan? Badan tu telinga di atas kan? Badan itu turun jadi kakinya. Okay? Lepas tu nombor 16 ni bagaimana? Nombor 16 sepatutnya dia seorang diri. He sits alone. Tapi bila tukar, dia berpasangan dengan siapa? Dia berpasangan dengan kaki nombor 2 tu. Okey? Jadi 3 nombor ini at the end semua bergerak. Berselaru jadi. Bukan berselaru lah, dia bertukar tempat. Change. Ya. Jadi ini yang dikatakan menukarkan bentuk indeks kepada bentuk logaritma. Adakah sudah menguasai kemahiran menukar tempat ni? Faham tak? Faham. Faham Okey. Kalau faham, keluarkan kertas nota buku latihan kamu. Cikgu nak kamu sekarang buat soalan ni. Okey. Sini ada beberapa soalan, tak banyak. A, B, C, D saja. Tukarkan soalan ini, okey, menjadi bentuk logaritma. Cikgu nak kamu buat sekarang 4 soalan, cikgu bagi masa 10 minit. Tak payah kot. Sekejap je kena ada bunyi lah. Okey, satu soalan selesai. Okey, cikgu bagi 2 minit ajalah. 2 minit selesai. Okey. Saya tekan jam pun 2 minit sudah. Mau buat sekarang Buat sekarang. Ini 3 minit. Tak boleh. 3 minit lama sangat. Stopwatch. Tak boleh timer bagus. Dan 2 minit. Okay. 2 minutes now. Dan sekarang tu pula pergi jamban. Saya lapar. Belum sempat ngap. Saya keluar mau minum air, lupa saya. Saya mau minum air. Masa tu mau habis sudah. 30 saat. Wah, first time cikgu mengajar lari pergi minum air. Kalau kat sekolah tak tahu lari ke mana. Okay. Selesai semua? Selesai semua? Sudah. Sudah. Okey, mari. Post dekat grup. Hands up. Okey, mari post kat grup. Semua orang post. Cikgu saya tak tahu buat, post saja. So, saling soalan pun post juga.
Kita aktifkan grup kita. Nak guna Telegram kan nak guna WhatsApp. Dua-dua boleh pakai. Kalau Telegram tak dapat pakai, pergi WhatsApp. Okay? Post antara mana yang kamu punya line boleh pakai. Eric, Telegram pergi. Okey, soalan pertama, cantik. Aiman punya. Memang orang pertama dalam senarai pun dia orang pertama. Tanya kenapa kamu terbalik? Mata sakit tengok cikgu. Kadang-kadang bila buat ambil latihan untuk cikgu semak, jangan terbalik tau. Terbalik cikgu hari-hari kena terbalik. Yalah, saya boleh pusing. Tapi bila saya pusing, dia pusing. Saya pusing, dia pusing. Geran dengan teks tu. Mau baling teks tu. Dekat window, Telegram dekat laptop kita boleh pusing. Tapi dekat tablet dia belum lagi bagi boleh pusing. Kenapa dia orang buat? Boleh, semua boleh dipusing. No? Okey, cantik. Okey, Dayan. Dia tengok sebentar lalu. Betul. Okey, betul. Okey. Okey, ini Zulaika punya walaupun terbalik. Okey, betul. Semua betul. Okey, tak ada masalah. Okey, Siti Hajar pun semua betul, cantik, semua pandai. Kamu orang tak berbincang kan? Tidak ada curi-curi tengok Ada tengok tak kawan sebelah punya? Adam, okey, Adam punya semua betul Adam. Kamu orang tak curi tengok Yalah kan, sudah post keluar, semua orang nampak lagi. Nanti sebelum tu tak nampak lagi. Kalau dalam bilik saja seronok kan, tak tahu buat. Kawan, bagi saya saling sikit. Sekarang kat rumah tak saling dengan siapa, okay? Tanya mak kata 10 tahun dulu punya hal tu mana ingat tu. Tak ingat, 20 tahun sudah. Kamu pun dah umur 17 kan, mak dah belajar, dah tahu bila sudah kan. Itu mak kamu, at least 30 years ago lah dia belajar. Okey, cantik. Cikgu tengok ilmu ini semua sudah dapat. Okey. Anik, Iza punya buku ni sangat cantik. Dia ada sikit tempo sikit kat tengah-tengah. Okey. Saya tahu Iza kamu tak gunakan buku kamu betul? Saya tengok cara kamu buka buku ni, dia great forever on the table. Janji pantat. Okey. Buku nota sekolah, cikgu. Buku nota. Nota sekolah. Zaman sekolah? Buku nota SMK Kidurong. Buku nota SMK Kidurong. Tapi betul lah tekaan cikgu kan, bukan buku latihan kamu kan? Okey, ini pun betul. Okey, akhir pun betul. Saya rasa kalau cikgu teruskan tu, semua betul kan? Ini siapa tu? Lampu cantik. Olivia, lampu apa kamu pakai tu? Cantik tu. Lampu tidur, cikgu. Saya tengok kat luar tu belum gelap. Kamu dah tidur. Hari hujan, cikgu. Hujan tak? Oh, patutlah. Dia kalau hujan sikit-sikit macam tu tak best lah. Namanya hujan lebat. Baru sejuk. Ini macam udara lebat. Kita jadi susah nak berpeluh. Ni siapa ni? Legacia. Legacia ni paling best lah kan. Dia saling jawapan saja. Cikgu pun tak nampak soalan. Betul salah pun saya tak tahu. Asalkan dia jadi ada nombor kan. Saya tengok ada caranya. Ini kawasan ni, kawasan ni. Okey. Betul Legacia. Dia ada cara juga nak tengok balik. Ini siapa punya? Syaful. Syaful dengan Legacia memang sama. Dua ni tak sering jawab saling soalan. Tapi Saiful okey sikit lah. Dia ambil gambar sekolah untuk saya. Tapi D tak masuk. Okey, betul. Cantik. Cantik. Alia pun cantik. Alex pun cantik. Okey, semua cantik kan. Alex memang cantik kan. Dia punya cokan katanya. Cantik. Cantik. Olivia, macam mana nak Alessandra, macam mana nak baca nama kamu tu yang cantik tu? Macam mana baca ejaan tu? Cantik. Ejaan apa, cikgu? Cantik. Kamu tulis cantik lain macam. C-A-N.
Oh, cantik lah cikgu sebutan dia. Memang pun cantik kan? Okey. Bagus. Ashraf, okey. Ashraf. Ashraf, hari ni hujan. Itu belacan sudah angkat ke belum? Tak ada buat belacan lagi cikgu musim ni. dah berlalu lepas dah. Ada belacan sudah enggak? Ada. Ya, tak ada. Ada So, tak? dekat apa tu, mereka nelayan tak ada tangkap lagi ya, udang kecil je cikgu. Tak dapat buat lah. Enggak. Ya, dia mesti ada yang udang kecil tu. Oh, musimnya tak ada kan? Musim Ya. yang lain. Betul. Dan you dah buat banyak dulu kan? Sudah simpan banyak kan? Tak ada banyak sangat cikgu. Tak banyak sangat. Tak ada jual kah? Tak ada COD kah? Tak ada cikgu. Betul lah. Family stock. Ha? Habis stok? Family, bukan family stock. Family stock. Stok. Ya. Cikgu cuba satu boleh ya? Biasanya kalau homemade punya dia fresh tu, dia sedap. Boleh. Cakap dengan mak, cikgu Chun nak beli satu. Nanti saya coba tanya cikgu. Ya. Kalau ada tu maklum kat cikgu nanti cikgu tak payah COD lah, cikgu pergi drive sendiri, drive thru. Cikgu guna drive thru, jadi tak payah COD Okey. Rina tengok jawapan anda Rina. Semua di belakang tu sama, semua betul, okey, semua tukar dah betul, tapi ada satu benda kamu hebat kamu tukar. Kamu tukarkan nombor itu sendiri pun. 81 kamu terbalik jadi 18. Ada nampak Rina? Ada cikgu. Kenapa boleh terbalik Rina? Cikgu kata tukar 3 nombor, cikgu kata nombor itu sendiri kena terbalik Kalau terbalik nanti apa doa? Macam 128 nanti jadi 821 ke 128 ke mampu ya. Semua cerita lain tu kan. Okey Okey, kamu betulkan balik tu. Bagus. Okey, jadi cikgu tengok semua ni dah berjaya, semua sudah mendapat ilmu cara nak bertukar. Okey, cantik. Dah kembali sini. Semua tak semua. Hapuslah. Okey. Sorry. Ingat anak saya komplain saya suara kuat sangat. Biasalah kan lucu. Suara tak kuat tu itu jenama saya tu. Jenama Cikgu Chung adalah suara lantang. Tak payah mikrofon. Original. Okey, mari. Soal sekarang, soalan A tadi, soalan 1 tadi adalah menguasai dari indeks ke indeks jadi log. Itu sepandai. Tapi benarkah kamu tengok transformer tu, bila dah tukar jadi robot, dia kekal jadi robot selama-lamanya. Bila dia mau lari cepat, dia akan apa? Tukar. Tukar jadi apa? Kereta. Kereta, betul. Tapi lagi cepat tukar jadi apa? Jet. Jadi jet. Kan? Kenapa ni tukar kan? Kalau tidak habis kita kan? Jadi dari kereta tukar jadi robot. Bila ada perlu, dia tukar balik robot. Tukar robot kepada kereta. Kalau dia sanggup, tapi cerita, sebelah tukar ada roda dah sampai, sebelah lagi tangan masih kat luar. Macam mana? Itu macam B tu kan? Yang apa tu? B tu, apa yang B tu? Yang kereta B tu kan? Transformer juga kan, dia rosak kan, dia tak ada suara. Okey. Jadi bila sudah pandai tukar indeks kepada log, sekarang tanya pula, kalau aku bagi kau log, mesti kau dapat pandai kan nak tukar balik jadi indeks. Ni. Mana dia? Bukan sini. Tapi itu kemahiran mesti kamu kuasai. Okey. Indeks tukar jadi log sudah, log tukar jadi indeks macam mana pula? Mana dia pergi sebenarnya? Okey, yang ini. Ya. Boleh tukar balik. Ya. Jadi
Kalau bagi log, tukar balik. Saya ajar sini. Sama juga. Jadi kalau dia bagi kamu log 2, 16 sama dengan 4. So sekarang tukar balik menjadi apa? Menjadi 2 kuasa 4 sama 16. Itu tulis macam cepat kan? Macam senang kan? Jadi kamu kena ingat macam mana nak tukar balik. Macam mana? Jadi kalau nak tengok balik, nak tukar balik, kamu kena tengok macam mana? Okay. 2 kuasa berapa sama dengan 16? Okay. Kalau kamu kata 4 kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2 sama 16, macam betul juga. Kalau kamu salah. Betul juga kan? Tapi dia tidak sesuai untuk keadaan soalan ini. Jadi dia tak boleh main logik saja. Dia ada patternnya yang mesti kamu ingat. Okay? Jadi untuk ingatkan tu, bila nak tukar balik, kadang-kadang orang lupa macam mana cara nak tukar balik. Okay? Jadi cikgu akan tekankan sekali lagi di sini, okay, cara penukaran. Okay. Asas, tukar lagi. Okay. Asas A itu adalah asas. Okay. Asas, salah lebih satu A. Okay. Asas kuasa indeks sama dengan nombor. Ya, itu sebab A kuasa I sama dengan number. So, bila tukar jadi logaritma, dia mesti tulis log ke depan, log. Okay. Bila log arahan keluar, maksudnya dia suruh kamu transform. Log transform. Transform macam mana? Transform asas jadi bawah. Nombor menjadikan kawan kepada asas dan telinganya sudah jadi lain. Sudah jadi individu kat belakang. Transform. Okay. Untuk transform. Bila naik, dia mesti keluarkan A, kembalikan A ke depannya, asas tu tetap asas, indeks mesti letak di atas tu, indeks ni kembali ke atas, dan nombor itu kembali ke belakang. Ya? Ini maksudnya transform. Kembali kepada indeks. Boleh? Boleh. Boleh ya? Dan untuk ingat untuk Rina, jangan nanti kamu bila transform, kamu punya A, macam mana nak tulis A? Jangan kamu tulis A macam ni ya. Jangan kamu terbalikkan A 12, macam tu tak boleh ya. Tempat sudah betul tapi digitnya terbalik. Tak boleh ya. Itu tak jadi. Okey. Mari kita tengok latihannya. Tak boleh kan? Mari tengok. Hari ini habis aja latihan Musa. Okey. Mari. Soalan 2. Sama juga berapa minit? 2 minit. 2 minit. Okey. Tanda. Silakan. Tak apalah. Untuk ini saya bagi lama sikit lah. Lama sikit. Sebab dia patah balik kadang-kadang tak pandai sanggup tu. Belum biasa kan. Jadi sambil kamu orang 4 minit. Cikgu makan mie lah ya. Cikgu lapar ni. Dari pagi tadi pukul 9 masuk mesyuarat sampai pukul 12 lebih, 20 lebih, sampai pukul 1. Lepas tu ada pula nak call cikgu kan. Lupa saya nak makan. Jadi sekarang terpaksa lah makan cup, mie cup. Kalau ada belakang sedap ni. Tak ada belakang. Lupa Anik ada apa? Anas ada Anas pula. Tiba-tiba otak saya lupa nama. Pembekal belakang siapa tu? Tak tahu cikgu. Asraf. Lupa tiba-tiba. Dia ingat Anik, dia ingat Anas. Anas pula yang cikgu ingat. Asraf pula terhilang namanya. Sorry ya, dia makan ya. Apa betul ni, penggigil ni. Cikgu tutup sikit lah, malu cikgu Pesan kamu tengok cikgu makan kan? Tak ada lah kan. Cikgu selalu kat pejabat makan juga ya.
Jangan bagi tahu mak tau. Cikgu Cu makan loh, jangan loh, malu saya. Ni. Saya lupa. Mesti ini direkod. Nanti saya kena potong dia. Jangan masuk YouTube, mampus. Nanti kena viral. Cikgu mengajar sambil makan mie. Dia cerita. Okey. 2 minit dah siap, 2 minit setengah. Ada orang yang sudah siap? Eric, kamu sudah siap, Eric? Oh, ada yang sudah siap cepat betul. Sorry, cikgu makan-makan tu tak perasan. Puang, Adam kamu orang pertama. Kamu sudah buang W kamu jadi A sudah, Adam orang pertama. Aiman, kamu sudah dikalahkan oleh orang yang terakhir dalam kelas kamu ni. Seorang di hujung atas, seorang di hujung bawah dekat senarai ya. Wang Adam sekarang dia terbalik. Dia transform. Dia macam logaritma balik kepada indeks. Dia transform. Okay. Ya, okay. So Adam punya betul. Betul. Okay, cantik. Betul. Okay, ini kosan ni betul. Dan ya. Siang. Tengok memang susun dari bawah ni. Susunan memang susun dari bawah keran naik. Okey, dia juga. Okey, tukar cantik semua. Betul. Okey, Dayang Siti. Dayang Siti dia kata saya tak boleh mengalah. Saya kena ke depan juga. Dia nak juga dia depan. Okey, 207, 204, 205. Cantik. Okey, itu saya. Ingat mi tu. Menjerit. Makan saya. Okey, 204. Okey, cantik. Semuanya sudah dapat. Dua-dua Dayang. Dayang turun dari kayangan ni. Dua-dua sudah dapat. Aiman pun sudah dapat. Okey, cantik. Betul. Semua dapat. Tengok ada orang datang mau curi makan mi saya. Hello. Hello. Panggil kau dengan kakak. Abang-abang semua. Hello. Lepas tu dah hello. Sini. Hello kat sini lah. Sini. Halo. Hello. Okey, sudah? Sudah? Okey, keluar. Jangan makan mi ya. Kamu tak mau curi makan mi bapak. Pergi tepi sikit, malu ni. Gigi kamu tak ada. Jangan tunjuk gigi orang. Betul ambil semua orang. Saya apa? Alah, bawa. Nanti jatuh. Nanti tumpah. Oh, tu bisa. Situ ya. Oh, 你有的吃，你又来吃我的啊？OK。OK。Papa mau ajar sudah saya kacau saya. Nih. Okey, Alia. Okey, betul semua. Alia pun betul. Maaf lah, ada gangguan sikit Itulah kuncu-kuncu yang kacau kat rumah. Okay, sama juga dalam sekolah kan, bila kita mengajar kadang-kadang ada budak datang kacau cikgu kan. Cikgu, dia curi pen saya. Oh, Adam, kenapa kamu hantar 2 kali, Adam? Tak ada beza kan, Adam? Sama kan? Oh, Adam. Sama saja kan? Adam hantar 2 kali tertekan ke? Mula-mula tadi saya hantar, macam pelik saja hantar seorang-seorang. So saya delete balik. Kamu tak yakin kamu orang paling cepat ya? Okey. Tak ada belik tu, memang betul tu. Hebat kamu. Tapi bila kamu delete, kamu lupa delete untuk semua orang. Cikgu punya sini masih ada record. Okey, bagus. Macam-macam kamu orang. Ada seorang kata, cikgu saya nak tembus dosa.
cikgu ingat ayat-ayat tu. Menumpuk dosa dia kata hari tu Lepas tu dia nak jawab soalan juga. Okey, ini siapa punya? Ini Olivia punya. Okeylah, saya rasa semua betul sudahlah. Maksudnya tukar ke kiri, tukar ke kanan, tukar atas bawah, semua sudah pandai Okey, kalau semua sudah pandai, Ashraf punya ada belacan kat dalam dah. Tengok ada bau belacan tu. Ada belacan tu. Mana belacannya? Ashraf, kamu punya mana belacannya tahu tak? Mana je nak share kau? Ni patutnya dia boleh share kan, tak apalah. Sini, lupa saya. Sini pun ada Telegram. Lupa saya harusnya buka kat sini kan sebab saya share screen kat sini. Saya pergi buka dekat laptop saya. Desktop cikgu. Kenapa buka kat desktop? Sebab mata cikgu kabur sudah. Kena tengok yang besar, sering besar. Ini. Okey. Mana pelacan Ashraf? Ashraf, you tahu ke mana pelacan kamu? Ni, susun macam pelacan kan? Pelacan bila buat panjang-panjang dia susun macam ni kan? 1, 2, 3, 4 kan? Dia susun. Dia susun banyak-banyak dalam kotak kan? Okey. Jangan cikgu ingatkan sekali lagi dalam satu persamaan, satu ayat persamaan jangan ada dua tanda sama dengan macam ni. Elakkan depan belakang tu jangan banyak-banyak sama dengan. Kamu sudah ada letak sama dengan kat sini. Ini sudah ada, cukuplah tu. Jangan sama dengan jangan. Elakkan macam tu Okey. Ashraf. Hantarlah. Hantar untuk Ashraf Okay. Ini siapa punya tadi? Ini adalah Anik punya Anik punya, betul. Okey, cantik. Okey. Ini siapa punya? Ini Nur Ain punya. Okey. Nur Ain. Asyirah Nur Ain. Nur Ain keluar kelas kan? Kamu kena ingatkan cikgu selalu cikgu kadang-kadang ni asyik lupa saja nama ni. Okey. Sebab kalau kamu ni banyak Dayang, banyak Nur, banyak Nurul, cikgu kadang-kadang confused. Kalau macam Wang Adam, seorang aja, cikgu ingat tu. Okay. Macam Ani, Ashraf, Anaf, itu kadang-kadang saya confused. Okay. So selesai, maksudnya dua-dua ini sudah, soalan 1, soalan 2, akhiran sudah. Jadi apa yang kita sebenarnya adalah soalan ketiga. Soalan ketiga apa? Soalan ketiga adalah soalan ajar kamu macam mana nak cari nilai log yang cikgu. Bukan main agak-agak punya yang cikgu ajar tadi, bukan Jadi untuk soalan 3 itu, ini caranya Ini caranya. Jadi sebelum saya nak ajar ni, saya teruslah lompat sikit bagi cara nak mencari nilai. Cara nak mencari nilai. Di mana dia? Tukar sudah. Okey, soalan 20. Okay. Ataupun saya batal balik kepada soalan ini dulu. Yang tadi kamu orang buat tekaan-tekaan ini Okey. Sini okey. Soalan ini dia kata tadi 50 sama dengan 4 kuasa X. Sekarang X itu dekat indeks kamu punya otak kena fikir dia kuasa apa kan? Kalau kuasa nombor bulat macam tadi kuasa 2, kuasa 3 senang. Tapi bila kamu cuba soalan yang logaritma, yang perlukan logaritma ni, nombor indeks yang kamu fikir tadi semuanya perpuluhan. Dan pecahlah otak kamu nak fikirkan mana satu nilai yang paling dekat. Saya dah panggil 5 orang buat tadi, kelima-limanya belum ada seorang mampu dapatkan jawapan yang exactly 5. Semuanya hanya mampu berjaya mendapatkan jawapan makin rapat, semakin rapat kepada 50. Sekarang cara untuk dapatkan jawapan yang exactly, boleh tak? Boleh. Ini caranya. Jadi nak gunakan cara ini, first you have to change into log. Dia kena tukarkannya jadi log. Okay, so macam mana tukar log? Log, okay. Saya tak mau cakap. Saya nak kamu orang bagi tahu cikgu sebab kamu sudah buat banyak latihan ini. Okey, siapa nak bagi tahu cikgu tukar? Bila tukar dia jadi apa?
Halo. Aplikasikan ilmu kamu. Siapa nak tunjukkan dia aplikasi? Dia mampu mengaplikasikan sekarang. Tukar dia, cepat. Mari. Log 4 Log 50 sama dengan X. log 4 50 sama dengan X. X. Okey. Jadi kamu perasan tak bila kamu nak baca ni macam belik kan? Log 4 50 sama dengan X. Dia ada cara membaca tak? Macam mana baca ni? Punca kuasa bagi 3. No. Kalau punca kuasa kamu sebut perkataan punca kuasa, ini dia. Ini boleh. Ini punca kuasa 2 bagi 4. Punca kuasa 2 bagi 4. Ini disebut punca kuasa. Kalau yang atas ini adalah nombor set. Macam mana cara nak baca nombor set? Setiga. Ha? Setiga. Yang kedua. Set 3. Apa tadi? Sekali lagi. Setiga peringkat 2. Set 3 peringkat 2. Wah. Cantik. You baca itu macam satu dunia punya negara lain faham. Okey? Dia akan tahu sebab itu adalah standard nak sebut dia. Ya. Jadi yang Farid baca tadi itu adalah untuk nombor bukan set. Di mana bila dah square root, you get the number. You get the number. Maksudnya you get exactly 2. Itu adalah nombor punca kuasa. Square root punya cara baca. Untuk set, dia cara bacanya set. Okay, thank you. Jadi begitu juga dengan logaritma tau. Logaritma dia ada cara nak baca. Dia bukan main sebarang baca tu. Ya, kita tengok ada tak dia ajar cara baca tu. Ada siapa dah sudah tercari mana agak tempat dia ajar kita membaca, menyebut? Cikgu belum tercari ini. Tak ada ni kan buku ni tak ada cikgu. Maaflah cikgu belum tercari ayat tu Dia ada satu cara baca dia. Cikgu nak tunjuk kat kamu. Ya, maksudnya di sini bila matematik ini sebenarnya baca macam mana pun suka hati lah kan, janji kamu tahu kan. Tapi macam mana pun dia ada data bahasanya lah, dia ada cara nak baca sebab apa. Bila kita sebut dengan betul, orang lain barulah boleh tahu apa yang kita sebut. Okey. Dia lebih kurang macam ini kalau kamu tengok sini Logaritma dengan asas 10. Okey, logaritma dengan asas 10. Jadi macam mana nak baca kalau dia bagikan nombor macam ini? Okey, cikgu ajar Okey. Ini adalah logaritma dengan asasnya 4, betul? Asasnya 4 Dari mana? Kenapa ini 4 tu jadi asas? Memang bila dia berada di bentuk indeks, dia adalah lokasi asas. Okey. Jadi asas bila tukar jadi bentuk log, dia masih disebut asas. Tempat tukar. Nama masih sama. Macam transformer tu kan. Tayarnya bila tukar naik jadi masa kakinya, apa kau nak sebut bahagian tu? Itu masih tayar. Hanya rupa macam masa. Dia tukar peranan tapi dia masih dibuat daripada tayar. Okey, tayar is tayar. Okey, asas is still asas. Tukar tempat masih asas. Jadi nak bacanya macam mana? Cara baca ingat logaritma, log secara short pun kita panggil log saja. You nak sebut logaritma pun boleh, you sebut log pun orang faham. Log 50. Dia bukan asas dibaca dulu tau. Log 50 dengan asas 4. Okey. Log 50 dengan asas 4 sama dengan indeks, iaitu X. Sudah dapat semua? Dapat. Okey, mari kalau dapat saya nak dengar semua sebut. Mari 1, 2, 3.
log 50 Log asas 4 sama dengan indeks. Okey. Bila dah lafazkannya, dia masuk proses, dia keluar balik melalui mulut. Jadi otak itu sudah lalu sekali current. Current lalu sekali, dia ambil satu bacaan, dia ambil satu memory. Keep in memory. Okay? That's why you kena gunakan otak selalu. Okay. Kalau tengok-tengok, kadang-kadang dia tak masuk otak tau. Tengok-tengok, dia tak masuk otak. Itu orang kata blank tu. Okay. Okay, bagus. So, bila baca, dia tak boleh baca sekarang kan? Dia kena proses dulu baru dia baca. Okay, good. So, bila sudah pandai nak tukar, lepas tu pandai nak baca, okay? And now, sampailah masa matematik coming. Baca, tengok, tulis, semua sudah pandai. Menulis, membaca, mengira 3M. Baru boleh kira. Tak pandai tulis, tak pandai baca, nak kira apa kan? Tak boleh. Okay, now, you see, bila dia tukar, you nampak tak benda ini sudah jadi X sama dengan log 50 asas 4. Di mana dia asingkan benda yang tak tahu di sebelah kiri, benda yang nombor-nombor yang sudah tahu, semuanya kumpul di sebelah kanan. You see that? Ini semua nombor yang diketahui, simpan di kanan. Tunggu kamu tekan kalkulator, dia dapat jawapan. Dapat jawapan untuk apa? Dapat jawapan untuk persamaan ini, iaitu anom yang berada di sebelah kiri. Macam juga bila kamu buat matematik 2 tambah 1 sama dengan 6. Apa kamu nak cari? Kamu nak cari X kan? Apa kamu buat? Kamu akan pindahkan semua nombor yang diketahui ke sebelah kanan. Ini kacau saya. Buang. Tak apalah. Dia. Jadi, kamu dapat jawapan apa? 5/2. Itu adalah jawapan untuk X. Okay? Jadi, menukarkan indeks kepada log, dia nak tukarkan tempat. Supaya nanti lebih senang untuk kamu organize dan mencari. Okay? So now, macam mana nak cari nilai ini? Cikgu, saya tak pernah cari nilai macam ini. Memanglah tak pernah sebab kamu belum belajar. Hari ini bila belajar, siaplah nanti. Senanglah nak cari. Jadi, sekarang ni macam mana nak tekan jawapan untuk soalan ini? Ajar saya macam mana tekan. Keluarkan kalkulator, no kalkulator, no talk. Hari ini logaritma ni, jawapannya panjang-panjang ini. You tanya saya pun tak tahu. Okay? Hari ini kita guna kalkulator. Okay. So, butang mana boleh digunakan untuk tekan soalan ini? Cuba cari kalkulator kamu. Ada tak jumpa LOG? Ada. Dia berada di sebelah kiri ke kanan? Kanan. Kita baca koordinatnya. Mengaplikasikan geografi kamu. Dia berada di lajur baris berapa? Baris dulu ke lajur dulu? Paksi X dulu. Pasti X itu baris, betul? Kali. Ya. Saya pun lupa. Ini lajur kan? Ini baris kan? Baris dulu. Okey, berapa baris ke berapa? Dari atas kita kira. Atas tu baris pertama, kedua, ketiga ke bawah. Ketiga. Tiga. Lajur. Laju Kiri ke kanan. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul. Okey, semua orang jumpa LOG warna putih tu? Jumpa. Okey. Jadi sekarang kita akan gunakan butang ini ya. Okey. Now, I want you to press that button now. Kalau soalan macam ni, you nak tekan apa? Okey, mula dengan tekan butang on dulu. Minta maaf. On. Lepas tu tekan LOG. You nak tekan apa sekarang? 4 kan 50. 50. 50. Okey, 50. Apa jawapannya? Betul tak? 1.69 something, betul? Ya. Betul kan? Ya. Itu semua orang dapat kan? Dapat. Okey, bagus. Semua orang dapat Cikgu nak tanya, itu kan jawapan dia? Belum. Tidak. Adakah itu jawapannya?
Belum. Belum. Cikgu tanya adakah itu jawapannya? Jawapannya Tak. belum. Bukan. Tak. Belum berapa. Kenapa tidak? Nah, kita coba. Jawab Kita coba. Mana kita coba tadi ya? Sini. Okey, tak apa. Cikgu tolong kamu Okey, sekarang. 4 kuasa apa sama 50? Kita gunakan konsep tadi dulu. 4 kuasa 1 jadi apa? 4 kan? 4 kuasa 2 jadi apa? 16. 4 kuasa 3 jadi apa? 24. 64. Jadi 50 terletak di sini dan menghampiri kepada 64, betul? Yep. Jadi bila jawapan yang sepatutnya sebelum gunakan kalkulator, sebelum jadi bodoh, ini cara pandai tu. Ini orang berfikir. Kalau guna kalkulator, dia semua guna kalkulator. Dia tak berfikir tu. Bila tak berfikir bodoh lah kan? Okay. So kita berfikir sekejap. Jawapan ini, 50 dia sangat menghampiri 60 Jadi jawapan di sini kalau you tengok antara apa? 2 dengan 3, betul? Yes. Ikut logik. Ya, dia mesti antara 2 hingga 3. Jadi kalau kamu tengok sini it must be more than 5, more than 2.6, 2.8. Okay. Secara jangkaan is 2.6, 2 point something. Kenapa jawapan kalkulator ni bagi saya 1.6? 1.6 berada di sini. Kalau di sini 1.6, jawapan saya should be 4 and 16 in between, maybe 14 or 16, alright? Mana mungkin boleh dapat 50? Tipu punya kalkulator. Ini masuk dalam lautan Cina Selatan. Tak guna tu. Okey? Betul tak? Kalkulator salah kan? Ya. Ya, okey. Buang kalkulator kamu beli baru. Okey. Okey. Kenapa kalkulator yang dikatakan super hebat ini, kenapa dia bagi jawapan salah? Now I let you know why. Sebab kalkulator didesain, dia punya log itu hanya untuk satu jenis asas saja. Asas lain jangan guna kalkulator. Kalkulator tak dapat tolong kamu. Iaitu dalam kalkulator ini, dia punya asas semuanya standard 10. Besides 10, don't use calculator first. You kena ada benda kena belajar dulu. Faham tak? Faham. Faham Ingat tu Ingat tu Okey. Jadi kalau macam tu cikgu, soalan macam ni macam mana selesai? Ini asas 4 ni apa? Dia bagi asas 4 bagi saya kan? Jangan risau. Kamu nak selesai soalan ini di mana asasnya bukan 10, kamu belajar dulu. Kalau asasnya 10, kamu belajar dulu asas 10 dulu. Bila ada belajar asas 10 nanti, barulah soalan ini boleh gunakan asas 10 itu untuk tolong kamu. So now I'm going to teach you how to use a calculator to solve all the problem with the best of 10. Selesaikan semua soalan yang dengan asas 10 dulu. Itu sebab kalau kamu tengok soalan latihan di sini, atas tu dia bagi asas lain macam kan. Tapi bila sampai nak selesaikan soalan, tengok bila dia bagi contoh, dia semua ajar kamu asas 10 dulu. Okey dia ajar asas 10 dulu. Itu adalah basic. Ya, asas 10. Okey, mari. Jadi macam mana nak cari nombor asas 10 yang mempunyai yang dalam bentuk log? Ya. Contohnya macam 7 kuasa X sama dengan nanti dulu apa saya buat salah. Ya, 10 kuasa X sama dengan 7. Soalan ini. Ya, dia bagi indeks macam ni 10 kuasa X sama 7. Apakah nilai X itu? Okey. 10 kuasa apa sama dengan 7? Siapa boleh beritahu saya? Secara jangkaan kamu. .7. Okey. Ada orang sudah mula fikirkan indeks yang bernilai 0 point, betul? 0.7 cantik. Betul. Saya tanya Anik, kenapa you tahu 0.7? Kenapa kamu tak tekan nombor lain?
Kenapa kamu pilih nombor let's say kurang dari 1? Kenapa? 10 kuasa 1 10. Jadi tak logik kalau dia lebih daripada 1. Cantik. That is called analysis. That is called logic because you based on analysis, then you make out a logic thinker. You are the logic thinker. Okay. Yang lain boleh faham? Boleh. Boleh. Tapi saya ada satu perkataan saya tak faham dari Eric ini. Boleh kamu terang kat cikgu sebab dia tulis sana mukbang. Apa tu mukbang? Itu Yang tu Tu orang makan-makan juga. ya. Itu mi cikgu. Macam Mi mi, macam ya. cikgu makan tadi. Oh, Senang ini cerita lah. ada orang komen pasal saya mukbang, mukbang. Bahasa apa? Ya. Tu ya. Korea, ya. Mukbang tu Dari mana orang rakam makan, orang makan dia rakam. Orang makan, orang rakam dia makan. Orang rakan Dia rakam dia makan. Ha. makan. Ha. Ini istilah ada dalam kamus kah? Ha. Tak ada. ada sebenarnya. Ni Pasti. Tren cikgu. Keren. Oh, maksudnya dekat YouTube mana-mana ada orang macam dulu lah suka rekod dia makan kan? Ya. Ya. Betul. Nanti cikgu bagi cari untuk kamu orang tengok yang dia makan dapat Tengok banyak. cikgu sajalah. Tengok cikgu. Saya punya. Ya, tu macam saja. Kamu mukbang. Nanti saya buat kek, saya buat buah-buahan, saya makan, saya record, saya masuk YouTube. Nanti orang tak kata apa Ya, cikgu. Cikgu apa tu? Betul cikgu. Yang cikgu punya tadi tu cikgu cut out, cikgu upload separate. Nanti kami support cikgu. okey. Saya takut nanti orang kata cikgu cung kat rumah lama sangat PDPA dia kemurungan. Aduh, hai. Okey. Thank you memperkenalkan satu perkataan baru kat saya. Saya kena tulis nanti saya lupa. Mupam. Saya ni cepat lupa bahasa ni. Matematik saya tak lupa, bahasa sekejap saya lupa. Setiap kali nak mengetuk bahasa kan, lupa ejaan. Saya masuk buka YouTube, saya type tu. Tahu semalam saya nak tulis cangkrik kan, cangkrik. Saya lupa cangkrik macam mana cangkrik. Tak tahulah macam tak ejaan macam tak berapa sedap kan. Saya pergi cari. Dia keluar ini cangkrik. Saya pun dengan yakinnya ambil, saya letak dalam grup tu. Pop. Terus guru bahasa tegur saya, cikgu Cun, cangkrik lah, bukan cengkrik. Apa benda cengkrik tu? Dalam hati saya, salah kan saya ambil dari Google ni. Pergi tengok balik Google tu. Alah, dia kata kamu ni, dia tulis sana ni, dia cadang saja, tapi tak tahu apa benda saya tulis. Saya pun tak tengok dengan betul. Masuk bahasa sebarang. Aduh, itulah kelemahan cikgu dari segi bahasa kadang-kadang. Jadi setiap orang dia ada kehebatan, dia ada kelemahannya sebenarnya. Not everybody are perfect. So kita masuk cikgu, kita kena cari, kita kena tahu kelemahan-kelebihan kita. Jangan kerana kelebihan kita sombong, jangan kerana kelemahan kita lemah semangat. We are all the same actually. Just do your best, kembangkan kemahiran kita, kehebatan kita, dan cuba baiki kelemahan kita. That is life. That is life. Okay. Jadi soalan macam ini, jawapannya is less than 1. So, maksudnya bila kamu fikir macam ni, otak kamu sudah ada asas apa? I know the answer. The answer is roughly is like that. Bila dia roughly like that, dia jadi panduan kamu bila mencari jawapan yang betul. You will feel certified, you will feel yakin dengan jawapan yang kamu tekan nanti. Okay? So now, to get this answer, then because the asas, you nampak asas 10 kan? Asas 10, selamat. Terus boleh tukar kepada pentolor dan boleh tekan kalkulator. Sebab kalkulator asalnya adalah 10. Okay? So now, how to change? Macam tadi lah. Log 7, okay? Log nombor 7, asas 10 sama dengan indeks. Therefore, indeks sama dengan log 7 asas 10. Okay? Dan sekarang tekan kalkulator. Kamu tekan, dapatlah jawapan ini. Betul? Cuba tekan. Come on, cuba tekan. Walaupun ada terpapar kat sana, tapi kita sendiri cukup tekan. Dia lain perasaan tau. Hasil dari tangan sendiri. Okay. When you press it, the answer give you 0. Berapa? 8, 4. Halo Mupam.
Respon, come on, respon. Berapa? 09804. Okey, cantik. Jawapan dia panjang betul? Jawapannya sebenarnya panjang ya. Kalau kamu tulis semua jawapan, itulah jawapan yang paling jitu untuk kamu dapatkan 7. Okay? Tapi oleh kerana biasanya bila tulis jawapan yang panjang-panjang ini, kita akan suruh kamu pendekkannya, betulkan kepada 4 angka bererti saja. Di bawah tajuk logaritma, indeks ni logaritma ni, kita terima jawapan sampai 4 tempat perpuluhan. 4 decimal place. Wajib. Not more than, not less than. Jangan letak 3, jangan letak 5. Okay? Mesti 4. Walaupun dia tak citu, tapi itu standard yang kita tetapkan dalam matematik. Okay? Okay. So, jadi kena ada sikit bundar lah. Tapi of course saya ingat, bila bundar, jawapannya tidak begitu citu sudah ya. Tapi dia menghampiri kecituan. Macam yang kamu orang buat tadi lah, ada orang dah mula anja satu digit ke belakang sampai ke digit yang keempat. Itulah caranya kita nak cari jawapan yang makin hampir. Tapi yang paling citu, paling hampir adalah guna cara ini. If you use this one, kamu tak akan dapat satu lagi nombor yang lagi dekat dari ini. Kalau orang letak sini, digit terakhir 2, orang ini garanti kalah dengan 1. Tidak? So, guna log ini adalah cara paling cepat untuk dapatkan jawapan paling hampir kepada 7. Now, if you want to check, how to check? First check, otak sendiri check. Andi kata tadi 0.7. Kalkulator kata 0.8. Kamu yakin tak dengan jawapan 0.8 ini dari kalkulator ni? Berdasarkan 0.7. Kamu yakin tak? Yakin. Yakin. That is called you know what you want to find. Okay? Tapi kalau tiba-tiba tekan-tekan keluar 1.8, 1.25 nah, kamu pun ragu-ragu kan? Ataupun lagilah kalau dia dapat 11 point something. Lagilah kamu meragui jawapan kamu. Okay? Based on logic. So either you punya logic salah ataupun kalkulator salah tekan ataupun dalam proses mengira ada salah letak. Then you know you need to go and check back again. Either check your knowledge or check the process langkah dia. Okay, thank you. So that is what the answer you get. Okay, there is answer. Thank you. Now, cara kedua semak macam mana? Cara kedua, kamu simpan nombor ini ke dalam soalan dia. Letak ke dalam sini. 10 kuasa 0.8452. Apa jawapannya? Everybody do it. 10 power of 452. Apa nombor dia? 7 point? 0016435994. Wah, kalkulator kamu sama kalkulator saya. Kita sama. We are the same. Ya, kita sama. Kita bukan tak sama, kan? Kita tak sama. Ya, we are the same. Okay. So, itu jawapannya. Tapi belum tidak betul-betul sama 7, betul? Not exactly equal to 7, right? Tapi dia menghampiri 7. Okay. Nah, let's say if you want to get the real exactly 7. Macam mana nak guna kalkulator dapat 7 betul-betul? Nah, kamu tekan dulu log 7. Kamu tekan log 7. Okay. Kamu tekan log 7, Jawapannya sangat panjang, Sangat panjang. Okay. The answer is 0.84509. Okay. Belakang tu sebenarnya banyak lagi. Kamu tak nampak dia sorok. Nah, bila kamu nak dapatkan jawapan yang betul-betul balik kepada 7, okay, kamu guna 10 kuasa answer. Nampak tak? Tekan 10 kuasa answer. Answer maksudnya answer yang sebelum tadi. Dia akan guna semua digit di belakang tu. And then you press enter. What you get? 7. Yes. Kenapa? Itulah yang saya katakan paling jitu. Kalau kamu tak buang pun digit-digit di belakang. Okay, Jadi harap kamu sekarang memahami apa itu nombor perpuluhan. Bukan senang-senang boleh buang digit macam tu. Oh, cikgu kata bunda. Apa kesan? Tak nak kesan. Aku suka hati dua-dua lah kan. Tidak, banyak kesan. Secara detailnya ada kesan. Okay? So, kalau kamu tak buang, jawapan yang kamu dapat
Cun 7. Macam Cikgu Cun. Okey. Understand tapi ingat, untuk topik ini kita tak perlu cun sangat. Dia lebih kurang saja sudah cukup. That's why jawapannya semuanya bundarkan kepada 4 perpuluhan. Okey. Now we go for a second kind of question. Soalan kedua. Okey. Janji dia nombor asal 10 kan? Okey, mari. Sekarang nombor 10. 79. Cari log dia. Okey. Bagi kamu yang suka berfikir, then you do like this. 10 power of x equal to 79. Cikgu macam mana dapat tu? Alah, sama kan? Tukarkan log jadi indeks. Tapi cikgu dia ada x pun, macam mana saya tukar? Oh, x tukar. X tu, apa masuk x? Tidak tahu kan? X adalah tak tahu. Sama lah di sini. Betul lah tak tahu kan? Tengok. Log 79 asal 10. Kamu tahu nilai tak? Tak tahu. Tak tahu, saya letaklah dia sama tak tahu. Dalam matematik kita tahu, mesti digunakan simbol X. Sebagai contoh. Jadi log 79 sama tak tahu. Jadi tukar jadi indeks. 10 kuasa X sama dengan 79. Sekarang saya ajar teknik baru ni. Saya ajar teknik baru cara macam mana transformer. 10 kuasa X sama dengan 79. Cikgu tambahkan anak panah sikit. Okey? Harap kamu sudah mula boleh dapat kreativiti yang baru. Cikgu sudah mula modify daripada kamu hafal tadi mana letak. Sekarang saya guna anak panah, tolong kamu cepat sikit. Kalau nak cikgu tolong yang ketiga punya cara boleh. Bila kawat kaki. Bila kawat kaki kiri, kanan, kiri. Itu pun satu cara. Kiri, kanan, kiri. Tapi saya rasa saya tak boleh ajar banyak lah. Ajar banyak nanti kamu berlapeng. Semua bercelaru jadi. Tak apa. Asal yang pertama tadi sudah. Ini cara kedua cikgu ajar sikit. Okay. Jadi bertukarlah kepada bentuk indeks. Sekarang dia sama dengan 79. 10 kuasa 1. Macam Ani kata tadi, 10 kuasa 1 sama 10. 10 kuasa 2 sama 100. Jadi jawapan 75 mestilah di antara 1 dengan 2. It must be 1 point something the answer. Betul? Setuju Okey. Jadi kalau setuju, tekan kalkulator kamu. Jawapannya keluar 1.8976. Jadi bila kamu tengok jawapan sekarang, kamu bukan saja, cikgu, saya dapat jawapan. Then full stop. No. Sekarang kamu kata, cikgu, saya dapat jawapan. Dan saya tahu kenapa jawapan macam ini. See? That is different between grade A and grade B student. Grade A student know why the answer is like that. Grade B student, I got the answer. Whatever question you give me, I give you the answer. But I don't understand. I don't know why. Grade C punya student, sekejap dapat, sekejap tak dapat. Grade D punya student, selalu tak dapat. Grade D punya student, don't know what is the mean by the question. Satu pun tak boleh nak mula. Itu yang paling susah. Yeah. So we must try to reach to the top of the student, grade A and B. Sentiasa kena faham. Okay. Sekarang ni okay faham Faham. Okay. Okay, good. Okay. Jadi kalau ini sudah, datang lagi satu nombor. Nombornya nombor pecahan. Nombor 1 digit, nombor 2 digit, nombor 3 digit. Saya rasa tak ada masalah lah. Itu sama pattern saja 1, 2 digit kan. Macam mana dengan nombor yang undur ke belakang? 0.7 digit. 0 point something itu ke belakang. Jadi yang bila nak ke belakang, dia adalah nombor pecahan hasil daripada nombor nisbah. Itulah nombor nisbah. Menghasilkan nombor kurang dari 1. Itu nombor nisbah. Macam mana nak cari nombornya? Okay. Nanti ada kuasa lagi 3 kan? Dia ada kuasa lagi 3. Ya. Jadi kalau untuk soalan ni bagi cikgu, kita tak payah nak kaji sangat sudah. Tak payah nak kaji sangat. Tak payah nak pening dengannya dulu. Nanti saya ada satu cara saya akan ajar lagi. So untuk soalan ini, untuk jimat masa sikit, kita tekan saja calculator. Okay. So now I want you to press your calculator. How to press log with the fraction.
Nampak macam senang kan, tapi bila tekan dia ada gaya cara nak tekan. So sekarang everybody press it. So whether you can get the answer exactly like the books or not. Okay, kosong lot. Okay, 3/4. Okay, kuasa 3. Okay, cikgu dapat jawapan sama macam buku. Okay, kamu punya dapat jawapan sama tak? Ya. Sama. Ada sesiapa yang sama maklum kat cikgu? Yang sama Tania. Ada orang tak sama tak? Tak ada? Semua sama? Okey, kalau semua sama, nanti cikgu belanja makan dan kita rekod mukbang. Yes. Okey, You see, bila daripada sini sudah faham, daripada asas 10 semua orang sudah pandai guna kalkulator, barulah kalkulator itu boleh tolong kamu untuk selesaikan soalan di mana asasnya bukan 10. Okay, tapi untuk soalan ini dia belum sampai sana lah. Soalan ini dia ada cara lain pula. Kalau dia asas bukan 10. Kalau asas bukan 10, ada cara lain tak selain guna kalkulator. Dia ajar asas, dia ajar cara itu pula. Okay. Okay. Jadi yang bukan 10 tu cikgu tak nak ajar dulu. Okey. Maksud cikgu yang gunakan kalkulator ya. Sekarang nombor yang logaritma yang asasnya bukan 10, macam mana cara nak buatnya ya? Alah, tinggal 3 minit. Cikgu harap boleh selesai sampai 22 ya. Okey. Ini semua asas ya. Okey. Kuasa 5, asas 5. Asas 5, asas 6 maksudnya selain asas 10. Kalau ada logaritma yang bukan asasnya 10, maksudnya apa? Maksudnya kalkulator tak boleh pakai. Jangan kamu paksa tekan kalkulator. You tekan-tekan macam tadi. Tekan keluar benda lain. Okey? Jadi untuk asas yang bukan 10, dia ada 2 cara. Satu guna kalkulator, satu guna cara bukan kalkulator. So kita belajar yang bukan guna kalkulator dulu. Okey, yang kalkulator tu dia ada satu lagi hukum kena belajar sebelum nak gunakan kalkulator ya. Okey. So, kalau soalan yang asasnya bukan 10, macam mana rupanya? Sama lah macam cikgu kata tadi. Kamu tahu kan nilai ini? Log 625 asas 5. Apakah jawapannya? Tak tahu. Tak tahu, letak X. Kalau tak suka X, kamu letak Y. Mana-mana boleh. Kalau tak suka Y, guna apa? Guna H. Suka hati kamu. Asalkan dia adalah satu huruf untuk mewakili nilai yang kamu nak cari. Okay. So, soalan ini, dia gunakan X. Lepas tu dia buat apa? Lepas tu dia tukar bentuk kepada indeks. Dia mengaplikasikan kemahiran kamu menukarkan log jadi indeks untuk tolong kamu selesai soalan ini. Dalam kata lain, dia menukarkan logaritma balik kepada indeks. Bawa diri kamu balik kepada tingkatan 3. Dia nak gunakan ilmu sedia ada kamu dulu sebelum kamu nak gunakan ilmu baru, iaitu log asas 10. Okey. So, gunakan ilmu yang dulu. Jangan pergi fikir ilmu yang baru dulu. Jadi, kita nak gunakan ilmu lama, kita kena tukar kepada bentuk indeks. 5 kuasa X sama dengan 625. Okey. Dan oleh kerana, soalan macam ni, oleh kerana 5 dengan 625 mempunyai asas yang sama. Kita panggil common base. Asas sepunya. Jadi dia pun tukarkan 625 menjadi 5 kuasa 4. Bila ada asas sudah sama, okey, bila asas sudah sama, kita pun boleh bandingkan indeksnya. Jadi sini cikgu nak kamu tuliskan tanda ini. Ini maksud tanda apa? Tanda bandingkan. Okey, bandingkan indeks ataupun kadang-kadang bandingkan asas. Ya, untuk dapatkan jawapan. Okey. Soalan yang kedua B ini pula sama juga. Tahu tak jawapan? Tak tahu. Sekarang saya gunakan tak apalah. Okey, soalan guna Y ya. Dia gunakan Y. Lepas tu apa buat? Okey, tukar kepada indeks cuba dulu. Kenapa nak kata tukar kepada indeks cuba dulu? Apa tu? Yalah nak cuba kan. Kenapa tak yakin cikgu? Sebab saya tak pernah hafal 6 kuasa sampai berapa sama dengan 776. Tapi sekurang-kurangnya digit belakangnya 6. Ada kaitan dengan 6. Kamu faham tak apa maksud cikgu? 6 punya indeks
indeks bagi nombor 6, belakangnya, hujungnya ada 6. Kan? Bila dia kuasa, dia mungkin hasilkan 6. Betul tak? Oh? Halo? Ya. Itu paham ah? Okay. Kalau 5, indeks 5, hujungnya ada apa? Apa digit yang keluar? 5. 5 saja. U. 25. Semua 5 kan? Dia tak mungkin digit lain kan? Ya. Cantik. Itu adalah common sense yang ada pada kamu tu. You kena ingat tu. Jadi bila 6, you jumpa belakang tu adalah 6, mungkin dia boleh guna indeks. 6 kuasa 6 darab 6, 6 darab 6, 6 darab 6, 36, 36 darab 6, 36 lagi, belakang 6 lagi, 6 darab 6, 6 lagi, 6 darab 6 lagi, semua belakang tu 6 kan, depan tu bertambah, tapi hujungnya 6. Jadi ini kemungkinan dia boleh gunakan konsep indeks. Tapi kalau sini dia letak sini 3 kat belakang, dia katakan 773, mampuslah. Jangan harap lagi nak guna indeks. Dia ada cara lain sudah. Jadi soalan yang perlu indeks, dan senang lah. Kita pun tukarkan kepada bentuk indeks. 6 kuasa Y sama dengan 7776. Jadi cabaran kita sekarang macam mana menukarkan ini kepada bentuk indeks, iaitu berasaskan 6. Jadi kamu mulalah tekan kalkulator. Mula tekan kalkulator. Apa? Macam mana cara nak mula tekan kalkulator? 6 tarak 6. 36. Tarak 6 lagi. 3 kali. Tarak 6 lagi. 4 kali. Tarak 6 lagi. 5 kali. Jumpa sudah 5 kali. Jadi nilainya 5. Ya. Cuba jaya. Lepas tu bandingkan Y sama dengan 5. Habis cerita. Itulah cara nak dapatkan nilai dengan menggunakan kemahiran asal yang dulu-dulu. Macam tu. Okay? Kenapa dia macam ni cikgu? Kenapa semua guna yang dulu? Samalah kita semua guna zaman dulu lah. Apa yang kita buat hari ini semua gunakan cara orang dulu. Ya? Hanya hari ini dia ubah sikit. Nanti anak kita ikut cara kita pula. Nanti anak kita punya cucu-cucu dia ikut cara dia pula. Dia semua ikut ke belakang. Tak pernah ada orang nak buat sesuatu yang baru kan. Sebelum dia hasilkan benda yang baru, dia guna dulu yang dulu. Dia kaji yang dulu. Mana baik, mana buruk, mana kelebihan, mana kelemahan. Jadi dia ubah, dia hasilkan satu benda baru. Jadi not even a thing in this world yang ciptaan manusia ni, pop, terus keluar, pam, satu idea baru. Totally tak benar orang ada. Itulah orang kata alien. Kenapa alien? Alien tu dia datang dari negara luar tu. Dia ada coraknya, dia bawa sini. Bukan orang sini punya budaya, bukan orang sini punya seni bina. Jadi semua orang kata alien yang buat. Mana kita tahu mungkin dia masa zaman itu, orang itu pun belajar dari tatuk neneknya zaman dulu yang gunakan batu. Berjuta-juta tahun dulu kan kita mana tahu siapa belajar dengan siapa. Tapi bagi cikgu, semuanya kita belajar yang dulu. Jadi apa yang penting? Ilmu dulu itu penting. You kena ingat ilmu dulu. Untuk kembangkan ilmu baru. Dan kamu guna ilmu baru untuk apa? Ilmu lama untuk memahami ilmu yang akan diajar kepada kamu yang baru ini. Ya. Dan semua ini akan jadi ilmu di universiti nanti. Okay. So, 1, 2, 3, 4. Settle semua. Ada masalah ke sih? Senang ke tidak? Tak ada. Tak ada masalah kan? Okay. Jadi contoh 23, saya nak kamu kaji ya. Dia konsep sama saja. Semuanya gunakan cara tukar tempat. Okey, tukar tempat. Jadi sekarang akhir sekali cikgu nak rumuskan di sini, you see ya. Okey. Contoh 22, 23, 24 jangan dulu lah. Saya belum ajar ni ya. Ini jangan dulu. Kamu hanya sampai 24 aja. Apa beza contoh 22 dengan 24? Kalau kamu kaji di sini, okey, unknown-nya di belakang, dengan contoh yang 23, unknown-nya adalah di tempat nombor. Satunya tempat indeks, yang ini adalah tempat nombor. Nombor. Okey? 22 dekat indeks, benda yang kamu nak cari, lokasinya adalah dekat indeks. 23 nombor yang tempat yang nak kamu cari adalah berada di nombor. Okey, dan akan ada satu lagi contoh soalan log, okey, di mana dia punya tak tahu tu adalah dekat indeks. Saya macam ini. Cincailah letak macam tu aja. Okey. Nilai yang tak tahu berada di lokasi asas. That's why dalam kata lain, dalam satu matematik rumus ini dia ada 3 tempat: asas, okey, nombor
indeks. Ya, dia ada tiga nombor kan. Ketiga-tiga ini boleh diuji. Okay? Boleh diuji untuk suruh kamu cari. Jadi macam mana caranya? Caranya sama. Okay? Iaitu sama ada tukar indeks kepada log ataupun tukar log kepada indeks untuk tolong kamu cari. Okay? Jadi setakat hari ini, cikgu dah ajar kamu macam mana tukar indeks kepada log, macam mana tukar log kepada indeks, dan macam mana gunakan ilmu tukar-tukar ini untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan anon, yang melibatkan indeks dengan logaritma. Okey. Okey. Jadi ini adalah proses terbalik lagi ya, terbalik. Jadi saya tak mau ajar, dia adalah satu kemahiran yang lain ya. Nanti saya ajar yang lain. No? Jadi tadi soalan 1 sudah, soalan 2 sudah. Jadi hari ini kamu selesaikan 3 dengan 4 saja ya. Coba buat. Okay. Okay, so I think itu sajalah untuk hari ini. Terima kasih. Cikgu nak mukbang lagi. Tapi sebelum mukbang, cikgu nak dengar. Silakan Asyirah. Mana Ain tu? Ain. Oh, mic semua dia kata. Ain jangan pergi mukbang. Saya lah cikgu. Okay, silakan. Terima kasih Cikgu Jun. Terima kasih. Okey, terima kasih semua. Okey, jumpa lagi hari Jumaat. Malam esok mana-mana yang nak bakso, cikgu bagi link ya. Okey, thank you. Okeylah. Okay, cikgu. Ya. Cikgu. Ya. Cikgu. Ya, kita. Kejap. Email dah tadi. Ha? Email dah tadi. Email dah. Dia kata tadi phone dia hilang. Aduh. Lepas tu dia lama tak jumpa. Lepas tu laptop dia buat hal. And then bila dia jumpa tu dia dua-dua lowbat. So dia tak dapat ikut lah tadi. Okey, hilang di bawah katil aku. Mungkin agak. Okey. Okey, faham. Okey cikgu. Ya. Kalau ada malam esok ada minta dia masuk boleh juga kan? Yang esok tu pukul berapa? 8 malam boleh, 8 sampai 9. Bincang soalan-soalan, sembang-sembang macam tu lah, dia bukan yang serius betul lah. Kita bincang soalan. Okey. Okey cikgu. Macam tuition style lah. Okey. Thank you. Okey.